Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni untuk kita menyambung perbahasan daripada risalah Al-Fiqhul Akbar lil Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita ialah pada muka surat 15 di bawah tajuk Iman. Kita berhenti lama, 2 minggu kita tak ada kelas sebab ada program Jabatan Mufti yang tak dapat saya elakkan. Jadi hari ini kita sambung muka surat 15, perenggan paling bawah tu iman. Bagi yang tak ada risalah masih lagi ada, buku masih lagi ada. Saya rasa banyak lagi kot. Dalam dekat rak tu, dalam kotak hijau tu ada banyak lagi, bawah tu. Sambungan kita, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, muka surat 15. Iman bermaksud membenarkan dengan hati dengan penuh kepatuhan tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan, tiada syak dan syubhat. Ini dengan cara membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lidah serta menzahirkan pada anggota tubuh dengan penuh kerelaan dan pilihan, bukan keterpaksaan dan terdesak seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Sebelum pada kita tengok dalil muka surat 16 tu, saya nak sebut beberapa perkara tentang bab iman ini. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah ni, iman bermaksud membenarkan dengan hati dengan penuh kepatuhan tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan, tiada syak dan syubhat. Kita boleh buat kurungan bermula pada perkataan membenarkan dengan hati sampailah pada tiada syak dan syubhat. Jadi ini ialah ta'rif iman oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Membenarkan dengan hati maknanya percaya dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa ralat, tanpa ada rasa syak walau sedikit pun. Syak dalam bahasa Arab dia banyak tingkatan. Dalam definisi yang diberi ni, tiada syak, tiada syubhat. Syak ni ialah satu rasa taraddud. Taraddud ni dalam bahasa Melayu apa dia? Berbelah bahagi, nak percaya tak nak percaya. Yang sudah tinggi dia punya peratusan dia tu. Syak yang paling sikit dalam bahasa Arab disebut dengan nama raib. Sebab tu kalau kita baca Quran surah Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim, inilah kitab yang tidak ada ragu padanya. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu Quran ini tidak ada keraguan, hatta keraguan yang 1%. Raib ni ialah bermulanya ragu. Dia tak ragu yang teruk lagi, tapi dia bermula ragu. Jadi Allah Ta'ala kata zalikal kitab, Quran ini la raiba fi, tidak ada padanya keraguan walaupun sekelumit keraguan, tidak ada.
Jadi dalam ta'rif iman yang disebut sini, membenarkan dengan hati dengan penuh patuh tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan. Maknanya percaya betul-betul. Percaya betul-betul. Seperti mana yang kita lafazkan dalam syahadah. Bila mana kita mengucap dua kalimah syahadah, kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah bermaksud penafian segala sembahan. Maknanya kalau orang datangkan sembahan apa pun, kita tak akan terima. Kita tak akan agungkan sembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Itu ialah penjelasan berkenaan dengan maqam syahadah yang kita kena faham. Okay. Jadi ta'rif iman sangat berkait dengan syahadah yang dilafazkan. Okay. Jadi dia sebut sini tiada syak dan syubhat. Syubhat ni maksudnya lah kesamaran, keraguan. Maknanya datanglah apa-apa pun kita tak akan ragu dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Macam contoh yang saya selalu sebut, contoh kita tak terkesan dengan keraguan ni, orang datang jumpa kita bagi tahu hari ni hari Selasa, esok bukan hari Rabu, esok hari Jumaat. Kita tak akan percaya sebab memang aturannya esok hari Rabu. Walaupun kadang-kadang kita iakan juga sebab kita malas nak bergaduh dengan orang tu. Tapi jauh di sudut hati kita kata orang ni betul mengarut. Mana ada lepas pada hari Selasa jadi hari Jumaat, mesti hari Rabu dulu. Itu maksud tidak ada keraguan walau sikit pun. Tak ragu. Atau contoh yang lebih dekat dalam sirah Nabi, waktu berlakunya Isra' Mi'raj. Ni sekarang ni orang duk cerita tentang Isra' Mi'raj. Hari ni pun kita cuti sebab tu. Okay. Bila mana berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, orang yang pertama berjumpa dengan Nabi waktu Nabi baru balik daripada perjalanan tu. Kalau kita tengok dalam sirah Ibnu Hisham, siapa orang pertama? Orang pertama yang jumpa Nabi ni bukan sahabat Nabi lagi. Orang pertama yang jumpa Nabi ni ialah Abu Jahal dulu. Sampai Nabi di Mekah tu, daripada perjalanan yang panjang, satu malam, pergi Palestin, naik ke langit, turun balik sampai ke Mekah. First, belum cerah tanah lagi, orang pertama jumpa Abu Jahal. Nabi tengah lagi duk bingung nak cerita macam mana ni. Rasa berat nak cerita sebab dia satu perjalanan yang penuh keajaiban. Orang pertama yang Nabi berjumpa ialah Abu Jahal. Itu riwayat dalam Ibnu Hisham. Itu juga yang disebut dalam Rahikul Makhtum dan juga kitab-kitab sirah yang lain. Maknanya kita nak kata apa? Yang nak cari pasal ni awal pagi benar dia bangun. Tuan-tuan boleh bayang, yang nak cari pasal dengan Islam ni, orang tak azan subuh pergi bangun dah. Jadi kita yang nak berjuang Islam ni subuh pun tak bangun juga. Okay. Jadi itu cara nak cari pasal, punya nak cari pasal. Lepas pada tu sampai ke orang dan sampailah kepada Abu Bakar. Sampai pada Abu Bakar, orang tanya Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, orang beritahu Muhammad telah diperjalankan pergi ke Palestin, naik ke langit, sampai pula ke Mekah satu malam. Percaya tak tak?" Abu Bakar percaya tanpa ada rasa ragu. Tak ada memek muka yang berubah pun pada wajah dia. Ini contoh keimanan yang kejap. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, amal kebaikan yang dibuat oleh Abu Bakar ini tak akan boleh menyamai mana-mana orang pun. Sebab keimanannya. Duit yang diberi oleh Abu Bakar kepada Islam mungkin boleh ditandingi jumlahnya oleh orang kaya mana-mana di zaman kita. Tapi waktu jiwa memberi itu, itu yang dimaksudkan dengan iman, tanpa ada rasa ragu-ragu. Okay. Pada perenggan ni dia kata apa lagi? Ini dengan cara membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lidah serta menzahirkan pada anggota tubuh dengan penuh rela. Walaupun kita tengok dalam teks bahasa Arab, kitab Fiqhul Akbar ini, Imam Abu Hanifah dia cuma sebut sekerat je. Dia kata iman itu tasdiq, membenarkan dalam hati tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan. Maknanya tasdiqu fil qalb bila syak wala syubhat. Dia tak sebut pun, orang kata apa, ucap di lidah, dia tak sebut pun kena buktikan dengan anggota badan. Ringkas ta'rif iman oleh Abu Hanifah. Sebab apa? Sebab sebut membenarkan dengan hati itu dah cukup untuk faham. Maksud benarkan dengan hati ialah sekaligus tu, sebut di lidah dan juga buat dengan anggota badan. Sebab itulah dalam ta'rif yang diberikan oleh Abu Hanifah ni,
kadang-kadang disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang sesat pada zaman dulu. Antaranya ialah Murji'ah. Murji'ah kan dia beriman, dia kata iman itu cukuplah hati, tak perlu ucap, tak perlu tunjuk pun dengan perbuatan. Lalu dia orang kata sebenarnya Imam Mu'tabar pun bersetuju dengan definisi iman kami. Tanya siapa? Abu Hanifah. Sedangkan Abu Hanifah sebut tu ringkas. Zaman dia syubuhat tak banyak. Syubuhat ni maksudnya kesamaran tak banyak. Yang sesat, yang mengarut tak ramai. Ini benda yang kita nak tahu. Bila mana zaman semakin dekat dengan akhir zaman, zaman Imam Syafi'i, dia punya keraguan, dia punya celaru hebat dah. Lepas pada Imam Syafi'i, hampailah ke zaman kita, celaru ni makin banyak, kecelaruan makin banyak. Jadi orang yang bertindak untuk menjelaskan kecelaruan, cara dia terangkan kebenaran makin panjang, makin panjang, makin panjang, sebab celaru makin banyak. Itu beza dia. Jangan kita kata, oh rupa-rupanya Abu Hanifah ni Murji'ah juga. Bukan. Dia tak Murji'ah. Cuma cukup pada zaman tu, bagi definisi sampai takat tu pun orang dah faham dah. Sebab dia punya syubuhat tak banyak, dia punya keraguan tu tak banyak. Okay. Kemudian dia sebut sini, dia kata serta menzahirkan pada anggota tubuh dengan penuh kerelaan dan pilihan, bukan keterpaksaan dan terdesak seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Sebab apa? Sebab Fir'aun dia beriman pada Allah Ta'ala dengan cara iman ittirari, bukan iman ikhtiari. Firman Allah Ta'ala, muka surat seterusnya, muka surat 16, surah Yunus ayat 90-91. Allah Ta'ala sebut, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah. Ni waktu Nabi Musa nak bawa keluar dah Bani Israel daripada Mesir. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. Lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Hatta idza adrakahul gharq, sehingga apabila Fir'aun sampai tenggelam, qala amantu, berkatalah Fir'aun pada waktu yang genting itu, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, bahawasanya aku percaya tiada Tuhan yang melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang-orang yang berserah diri ataupun orang yang menurut perintah. Maknanya Fir'aun waktu laut tu dah bertangkup balik, waktu tu dia dah nak lemas, waktu tu baru dia nak menyatakan iman dia macam yang diseru sebelum ni oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita tengok dalam ayat ni, wajawazna bi bani Israil, maknanya bila mana Bani Israel sudah menyeberangi lebih pada setengah. Itu maksud tajawaz, maknanya lebih pada setengah dah perjalanan itu. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa, lalu diikuti oleh Fir'aun dan tenteranya dengan sifat baghyan. Baghyan ni maksud dia apa? Zalim. Adwa, dan juga nak buat pencerobohan. Okay. Ini dalil daripada Al-Quran tunjuk pada kita bagaimana Fir'aun Allah Ta'ala ingin hinakan dia. Sehari dua ni cerita Fir'aun banyak orang ubah. Kalau tuan-tuan dengar lah. Okay. Tuan-tuan dengar sehari dua ni kan. Okay. Pertama, Fir'aun jadi raja sebab bertemu wali dalam Sungai Nil. Saya tak nak jawab lah, saya letih jawab yang tu. Okay. Yang ni, yang kedua ni cerita yang sedap juga lah. Okay. Waktu dia nak menyeberangi tu, Fir'aun dah tahu laut ni akan tangkup balik. Okay. Cuma yang menyebabkan belah pi juga tu sebab apa? Okay. Sebabnya malaikat menyerupai kuda betina goda kuda yang Fir'aun tunggang. Menyebabkan kuda jantan tu jadi geram, dia masuk juga sampai ke tengah.
Allahu Akbar. Cerita dahsyat tuan-tuan. Israiliyat pun tak buat sehebat tu. Datang Melayu liat dia boleh pergi sampai lebih pada tu. Okay. Quran sebut banyak tu ya. Quran kata fa'atba'hum, dia ikut dengan sebab dia nak pukul, dia nak hambat, dia nak ligan kawan tu. Memang betul-betul. Bukan tak ada cerita-cerita yang tambah. Entah apa sebab benda tu diceritakan, wallahu alam. Tidak ada manfaat untuk masyarakat kita tahu benda-benda macam tu. Ini orang kata apa, cerita-cerita yang ditokok tambah, yang sangat berlawanan dengan Quran. Kalau tuan-tuan tengok ni ayat 90 ni, Allah Ta'ala kata fa'atba'ahum Fir'aun. Fir'aun ikut, bukan kuda dia terpikat dengan kuda betina tu. Kuda betina tu pula malaikat. Itu cerita-cerita yang cuba memalingkan kita daripada tengok Quran. Sebab tu tuan-tuan, dalam Quran ni dia banyak cerita. Cerita dia ringkas. Datang tukang cerita, dia bagi sedap lagi cerita tu. Okay. Inilah yang disebut sebagai qusas, tukang cerita. Ayat ni suruh kita tengok apa gunanya kalau dah nak mati baru nak beriman. Dia nak suruh situ. Tapi yang tukang cerita ni, dia pergi tarik sampai ke cerita kuda pula. Tengok pemesongan yang dilakukan daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Quran sebut mudah. Fa'atba'ahum Fir'aun. Fir'aun dengan kehendak dia, dan dia perintahkan tentera-tentera dia untuk ikut sekali. Sampai dah nak tenggelam. Maknanya air makin naik. Akhirnya barulah dia nak beriman. Kemudian ayat yang ke-91, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Allah Ta'ala berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman, padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan. Allah Ta'ala tak terima iman Fir'aun, sebab iman ni dipanggil dengan iman ittirari, cemah dah baru nak beriman. Okay. Kita tengok huraian bawah tu, dia kata apa? Iman sebegini di saat hampir mati tidak memberi sebarang faedah bagi empunya dirinya. Iman secara terpaksa dan terdesak ini dinamakan dengan iman ittirari. Hanya senya berfaedah iman seseorang itu apabila ia beriman dalam keadaan dia memilih untuk beriman selagi nyawa belum sampai ke halqum. Iman ini dinamakan dengan iman ikhtiyari. Yang Allah Ta'ala akan nilai ialah iman ikhtiyari. Iman ikhtiyari ataupun iman kasbi pun boleh juga nama dengan macam tu. Maknanya kita usaha untuk meningkatkan iman. Sebab iman ni dia ada naik turun dia. Itu yang dipegang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Kemudian selesai bab iman ni, kita nak masuk sikit tentang bab rukun-rukun iman secara ringkas. Jadi Imam Abu Hanifah dia hurai sikit rukun-rukun iman secara ijmal. Ijmal ni maksudnya ringkas. Okay. Beriman dengan Allah Jalla Jalaluhu merangkumi. Muka surat 16 tu, yang pertama, beriktikad bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini, mentadbir, mengaturkannya, memberi rezeki kepada semua penghuninya, mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan melainkan Allah Azza wa Jalla. Ini ialah konsep iman yang pertama. Percaya tidak ada yang cipta alam ini, takbir, urus, atur, beri rezeki pada semuanya, datang manfaat, datangkan mudarat, tolak mudarat, melainkan Allah Azza wa Jalla. Ataupun disebut juga dengan nama Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah. Okay. Jadi kita akan sebut pembahagian-pembahagian Tauhid ini secara ringkas. Yang kedua, beriktikad bahawa tidak ada yang layak dan berhak disembah melainkan Allah. Segala bentuk ibadat hanya ditujukan dan ditumpukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang ni ialah Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah. Okay. Kemudian yang ketiga, muka surat 17, beriktikad bahawa Allah Jalla Jalaluhu memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan yang layak dengannya, tidak menyerupai mana-mana makhluk dalam mana-mana sifatnya. Tauhid yang ketiga ni adalah tauhid asma wa sifat. Okay. Orang timbul persoalan, buku ni kan buku fiqh akbar, kenapa ada tauhid tiga lah ni? Tauhid tiga datang kemudian. Tauhid tiga ni zaman Ibn Taymiyah baru keluar. Okay. Dia macam ni. Pertama, buku yang diterjemah oleh Maulana Hanif Awang ni, dia
tertarik sekali dengan syarah. Maknanya dia terjemah sekali dengan syarah. Sebab dari segi matan dia ringkas sangat. Okay. Syarah tu yang dibuat oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi. Ni antara syarah daripada ulama daripada Pakistan jugalah, daripada India, benua India jugalah. Okey. Jadi dia rangkum sekali dalam ni. Okay. Dia rangkum sekali dalam ni. Okay. Dan isu ni walaupun dia bukanlah isu besar, tapi ada orang dia nak cari isu, dia jumpalah. Kalau dia korek, dia akan jumpalah. Okey. Sebenarnya pertembungan di antara tauhid tiga dan konsep-konsep pengajian yang lain bukanlah bermakna pertembungan yang lain tu konsep dia, bukan. Konsep dia sama. Cuma jenama sahaja lain. Jenama sahaja lain. Dia bukan satu platform untuk kita nampak ni aliran yang lain, yang ni aliran. No, bukan aliran yang sama saja. Sebab tu kalau kita tengok daripada fiqh akbar keluar apa? Keluar akidah tahawiyah. Daripada akidah tahawiyah ni dia macam-macam syarah. Kitab akidah tahawiyah ni telah disyarah oleh para ulama berbagai aliran dan manhaj. Maknanya dia datang daripada benda yang sama, sumber yang sama. Cuma yang ujung-ujung ni dengan sebab takwilan, dengan sebab huraian, dengan sebab kecenderungan, dengan sebab sentimen, tu yang jadi panas sikit di ujung-ujung. Sebenarnya dia datang pada sumber yang sama saja. Akidah tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi tu ianya ialah ringkas huraian ataupun elaboration lebih panjang sikit berbanding fiqh akbar ni. Okay. Dan daripada akidah tahawiyah tu keluar bermacam-macam. Ada yang buat jadi matan lagi ringkas, ada yang buat bait-bait yang lagi panjang, ada yang syarah, ada yang buat hasyiah, macam-macam lah. Okay. Cuma nak katanya ianya berasas daripada kitab ni lah juga. Kitab ni lah juga. Okay. Jadi dia bukan benda-benda yang baru ataupun benda-benda yang baru disusun, bukan. Ianya ialah huraian-huraian yang datang mengikut ijtihad para ulama, melihat kepada dalil-dalil umum dalam Al-Quran. Okay. Kemudian dia datangkan dalil. Muka surat 17 tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ayat yang ke-19 surah Muhammad. Allah Ta'ala kata fa'lam. Oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu wahai Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini tauhid uluhiyah. Wastaghfir li dhanbik pun tauhid uluhiyah di sini. Yang mengampunkan dosa kamu walil mu'minin dan juga orang-orang yang beriman daripada kalangan laki-laki wal mu'minat dan juga beriman daripada kalangan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Allah Ta'ala Maha mengetahui gerak-geri kamu wa mathwakum dan penetapan kamu di akhirat. Kemudian ayat yang ke-65 surah Maryam, Rabbus samawati wal ard. Ni tauhid rububiyah dia datang pada ayat ni. Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan langit dan bumi, wama bainahuma, serta segala yang ada di antara keduanya. Fa'budhu wastabir, maka oleh itu sembahlah engkau dan bersabarlah li'ibadatihi, tekun tetap dalam beribadah kepadanya. Okey. Perkataan wastabir tu kita boleh garis. Setiap kali jumpa perkataan wastabir dalam Al-Quran ni, kita kena buat pemerhatian dan kita kena buat perbandingan sikit. Okey. Maksud istabara dalam bahasa Arab ialah sabar pada tahap yang tinggi, sebab tekanan yang dikenakan tu luar biasa. Tekanan dia tu luar biasa. Kita biasa dengar orang sebut sabar. Sabar tu ialah sabar tahap biasa. Tapi kalau disebut istabir, istabir ni ialah satu benda yang besar, kesabaran dia tu tahap paling tinggi. Sebab tu dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu salat wastabir 'alaiha, dan tolong sabar dalam salat tu. Sabar macam mana? Sabar tahap tinggi. Sebab salat tu berat. Dalam ayat lain Tuhan sebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat tu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, wastabir 'alaiha, bersabar kamu dalam salat. La nas'aluka rizqan, kami tak minta pada kamu rezeki. Nahnu narzuquk, kamilah yang beri rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa, dan kesudahan baik itu bagi orang bertakwa. Ini ayat dalam surah Taha, tak ada dalam buku kita. Cuma saya nak sebut perkataan wastabir ni banyak tempat dalam Quran. Okay. Allah Ta'ala nak beritahu dalam ayat yang ke-65 surah Maryam ni,
fa'budhu, sembahlah Allah Ta'ala, wastabir, dan sabar. Sebab apa? Dalam menyembah Allah Ta'ala ni, kita diuji kesabaran kita. Terutamanya bila mana kita ada hajat, bila mana kita ada masalah, bila mana kita kena ujian. Waktu tu peribadatan satu orang, ibadah satu orang tu mulai diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab dia tak sabar, dia kurang sabar, dia mungkin berhenti daripada beribadah pada Allah Ta'ala, ataupun dia lencong ke lain. Itu antara benda yang kita kena beri perhatian. Supaya kita nampak berakidah ini dia bukan semudah duduk senyap dalam hati, bukan. Dia ada ujian. Sebab memang itu ialah lumrah yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Satu orang yang telah menyatakan, meletakkan diri dia di atas jalan ini, dia pasti akan diuji. Tinggal ujian dia sikit ataupun banyak. Tambah lagi, kalau orang tu dia mempromosikan iman ini, ujian dia naik sikit berbanding orang yang beriman diam-diam dia je. Sebab setiap iman dan setiap perbuatan cuba untuk menzahirkan iman itu pasti akan ada ujian. Wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya, adakah engkau mengetahui sesiapa pun yang senama dan sebanding dengannya. Ini dia panggil tauhid asma wa sifat. Jadi dia ijtihad. Ijtihad para ulama sama dengan sifat 20 pun ijtihad para ulama juga. Semua datang pada dalil. Kalau kita tak nak pakai tauhid 3 ataupun sifat 20, sebenarnya sifat 20 tu bukan asal 20 pun, dia 13 je. 7 tu datang daripada lain sebab dia gabung Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah 13, Maturidiyah 7. Imam Abu Hasan Asy'ari dia perkenalkan 13 kaedah sifat-sifat Tuhan ni. 13 ni ialah sifat induk bagi untuk kenal sifat-sifat lain, bukan terhad pada 13 tu je. Cuma adalah dia punya pro dan kontra dia bila mana kita bincang bab ni. Tak nak bincang dalam, nanti orang pergi kepada tempat lain pula. Cuma nak katanya ianya ialah satu perbahasan falsafah, perbahasan ilmu kalam yang perlukan perincian dan perlukan sedikit masa untuk kita terang pada orang. Sebab benda ni memerlukan masa untuk orang faham sedikit demi sedikit. Lepas pada tu datang Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia perkenalkan 7 yang kita belajar sifat 20 tu, kaunuhu. 200 tahun lepas tu datang Imam As-Sanusi, dia gabung dua. Sebab tu keluarnya nama Asy'ariyah dan Maturidiyah tu, sebab gabungan antara sifat 13 dengan sifat 7 tu. Lepas pada Imam Sanusi datang pula Al-Bajuri, dia perkenalkan 50 sifat. 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat berlawanan daripada 20 sifat tu, 10 sifat harus tu jadi 50. Ini ialah ijtihad sahaja. Dan tidaklah orang yang mengaji dengan kaedah ini dia lebih berakidah pada orang mengaji kaedah lain. Sebab iman itu berdasarkan kepada amal ibadat orang tu. Amal ibadat orang tu. Walaupun dia belajar, lumat betul dia belajar, tapi dia semayang melilau, dia sedekah ada rasa kedekut dia pun masih lagi duk buat dosa-dosa lain, iman dia sama lah, tak turun naik pun. Cuma dia reti teori lebih pada orang. Dia boleh hurai tu lebih. Dia boleh hurai lebih. Tapi iman yang sebenar bukan seperti itu. Sebab kalau tengok pada zaman sahabat dulu, kaedah-kaedah ni tidak ada pun. Mereka dinilai iman oleh amal ibadat yang mereka buat, bukan dinilai iman oleh kepetahan menghuraikan sifat tu. Sebab ada orang dia ingat kita ni tak sah iman kalau tak ingat kaedah-kaedah yang kita belajar. Tak pun. Hatta kita jahil lambat tu pun tak apa. Yang penting kita tahu Allah Ta'ala itu esa. Kita tak buat syirik pada dia. Kita tak lakukan syirik. Itu dikira sebagai orang yang dah beriman. Tidak ada apa-apa problem sebab kita dinilai daripada amal ibadah, bukan dinilai daripada kepetahan menghuraikan teori. Sebab ada orang dia nampak situ. Iman ni dinilai bila mana orang tanya, wujud apa? Lawan bagi wujud, boleh bawa dalil itu, dalil ni, dalil itu, dalil ni. No. Kalau setakat dia boleh melantunkan teori, itu bukan nilaian kepada benarnya akidah dia. Okay. Seterusnya, kita tengok perenggan paling bawah muka surat 17 tu, perenggan yang kedua sebelum terakhir tu, sebelum beriman pada malaikat. Ringkasnya, beriman kepada Allah dengan pegangan yang putus, maknanya pegangan yang tetap,
bahawa Allah wujud dengan sebenar-benarnya dan bahawasanya Dia adalah Tuhan segala sesuatu yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selainnya. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan dan dari menyerupai makhluk. Inilah i'tiqad kita secara umumnya. Jadi selesai kita untuk beriman kepada Allah. Mudah saya nak cerita pada tuan-tuan puan-puan yang ada ni. Beriman pada Allah ni apa dia? Percaya Allah Ta'ala itu wujud dan Dia esa, tunggal. Dan Dia tidak boleh disyirikkan. Selesai orang tu. Orang tu dah selesai dah. Dan dia tahu Allah Ta'ala tu ada nama-nama yang mulia. Dia tak ingat pun tak apa. Dia tahu yang tu dah okey dah. Okey, solat dia dah okey, dah betul dah. Yang penting dia jangan terlibat dengan kesyirikan. Itu saja. Sebab kesyirikan itulah yang akan membatalkan keimanan. Yang akan membatalkan keimanan. Kalau dia tak ingat sifat 20, dia tak ingat tauhid 3, tak apa, tak ada isu pun yang tu. Tak ada masalah pun yang tu. Dia tak reti, tak nak masuk pun dalam perbahasan ni. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting dia tahu Allah Ta'ala itu esa. Time dia ada masalah, dia tahu nak seru yang mana, dia tak seru yang lain. Okay. Itu orang yang sudah lengkap beriman kepada Allah. Mudah dan ringkas. Okay. Kemudian beriman pada malaikat. Malaikat ialah makhluk yang mempunyai jisim yang latifah, iaitu jisim yang halus, yang diciptakan daripada cahaya, dan ia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Malaikat boleh menjelma dalam pelbagai bentuk, diciptakan daripada cahaya. Hak ni yang betulnya. Selain pada tu, yang dicipta pada cahaya tu tak betul lah. Sebab 2-3 minggu ni dia banyak isu tu kan. Yang selaru ni dia laju pada yang fakta. Tu yang kadang-kadang kita tak sempat nak jawab semua. Tuan-tuan mungkin dengar. Sebab sebaran-sebaran ni, sebaran-sebaran yang karut-marut ni, okay, yang berumur mungkin tak ikuti sangatlah. Yang muda-muda, sebab serangan ni dia pergi pada yang muda. Okay. Sekarang ni tuan-tuan kena sedar. Dunia dalam, dia panggil istilah wuku, kalau tak silap. Dia ada satu istilah baru, dunia dalam alam maya ni. Saya tak ingat sangat, tapi dia ada istilah. Dia bukan alam maya, tapi dia ada satu lagi istilah lain. Okay. Maknanya manusia berasak di situ. Okay. Duduk dalam media sosial ni macam-macam lah. Facebooknya, Twitternya, TikToknya, macam-macam. Cuma dari segi trending sekarang ni, dia naik TikTok lagi pada Facebook. Saya tak ada akaun TikTok ni, saya tak sempat nak layan semua benda tu. Okay. Cuma saya dapat maklumat lah. Orang muda ramai ada di situ. Okay. Dan kecelaruan dalam agama ni pun dia disebarkan banyak di situ. Jadi kuliah-kuliah penceramah pelipu lara ni pun di-cut, dia buat pergi situ. Okay. Dan yang bermain di TikTok ni memang ramai orang muda lah. Okay. Sebab tu kita akan tengok maklumat-maklumat yang tak betul ni dia banyak datang pada orang muda. Okay. Orang-orang yang berumur ni dia tak banyak sangat. Dia ada masalah, tapi masalah lain. Okay. Cuma untuk pengetahuan tuan-tuan lah, yang saya cerita secara umum je lah. Okay. Apa saja kecelaruan ni, tugas orang yang tahu, dia kena cerita kecelaruan tu, kena betul balik. Okay. Cuma realiti manusia hidup hari ni, realiti manusia hidup. Sebab saya duduk tengok, duduk renung seorang-seorang, sampai satu masa, kita cerita skop yang kecil lah, negara kita ni dia akan sampai tu tahap, ni bacaan saya, ni bukan ramalan akhir zaman ke apa. Okay. Sampai tu tahap, golongan-golongan yang dah bosan dengan benda celaru mengarut ni, dia akan kata agama ni tak ada fungsi dah pada kita. 10 tahun yang lepas benda ni dah berlaku dah. Golongan-golongan muda yang bosan tengok orang-orang agama tak berkembang, sebab orang-orang agama ni sifat dia macam kuno, terkebelakang. Okay. Jadi ada sebahagian mereka nak melepaskan diri pada agama, termasuk nak melepaskan diri pada Islam pun. Sekarang ni orang-orang agama dia tak terkebelakang. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang-orang agama, ustaz-ustaz pun semua, dari segi bisnes pun dia orang hebat, dari segi kenderaan pun hebat-hebat. Okay. Tapi dari segi perbalahan, pergaduhan ni dia makin rancak sikit. Okay. Jadi sampai tu masa akan ada orang yang akan letih dengan benda ni. Okay. Cuma saya sendirilah di Jabatan Mufti ni, kita duk terima macam-macam soalan. Okay. Soalan-soalan yang nak kafirkan orang, yang ni akidah betul ke tak betul, tak banyak pun kita tengok. Dan saya boleh katakan tidak ada soalan macam tu. Orang datang inbox. Biasa orang datang tanya apa? Trend 2 tahun yang kebelakangan ni. Orang tanya soalan, saya bayar yuran universiti terlebih
tapi perkhidmatan tak guna, boleh ambil balik tak duit tu? Orang lebih pada masalah ekonomi sekarang ni. Saya ada masalah, suami saya berhenti kerja, dia malas kerja sampai hari ni. Dia tak nak tanya suami dia akidah syairah ke apa. Dia lebih pada masalah sosial. Sebab manusia dia nak keluar pada benda tu, dia nak keluar lah. Okay. Dan sebab itulah datang golongan-golongan yang mengarut ni, dia bagi amalan-amalan yang amalan duit tak payah putus. Ni geng-geng yang dah nak mati dah hidup ni, dah tak semangat hidup ni, dengar yang tu, ada jugalah amalan tak nak bagi duit putus. Beramal lah dia. Duit tu tak datang pun, tapi beramal lah sebab nak keluar daripada benda tu. Nak keluar daripada benda tu. Jadi keadaan masyarakat ni diambil advantage oleh sebahagian orang. Dalam keadaan orang ekonomi tak berapa stabil. Okay. Cuma saya kata kebanyakan soalan yang datang di Jabatan Fatih, yang inbox yang saya duk jawab apa-apa semua ni, laman web apa-apa semua ni, okay, kebanyakan ialah masalah sosial, masalah muamalat harian. Sebab bila mana kena pandemik tu, orang paling terkesan dengan sara hidup sebenarnya. Orang tak terkesan sangat dengan akidah ni. Terkesan juga. Okay. Cuma dengan sebab waktu banyak, kena kurung lama berapa tahun kita, tahun 2 tahun lepas kita kena kurung lama. Waktu tu yang bergaduh sakan tu. Video-video lama orang korek balik, orang cut balik apa-apa semua. Jadi dia bosan tak tahu nak buat apa, jadi bergaduh lah. Okey, jadi bergaduh. Okey. Cuma saya nak katanya realiti manusia dia tak perlukan benda tu. Realiti sebenarnya dia nakkan keyakinan. Sebab tu saya nak beritahu pada tuan-tuan, isu masalah ketidakstabilan sara hidup ni, dia pernah berlaku zaman Nabi. Dia pernah berlaku zaman Nabi. Kalau tuan-tuan pernah dengar satu orang sahabat nama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ni, dia pernah kena uji hutang yang sangat teruk sehingga dia ni menung je kerja. Sehingga Nabi sapa dia. Nabi sapa dia di masjid. Nabi kata, "Ma bika ya Aba Umamah." Apa yang dah kena pada kamu wahai Abu Umamah? Duduk di masjid waktu orang tak salat. Kan sebahagian orang dia ada masalah, dia duduk masjid, dia terfikir. Bila mana Nabi siapa macam tu, Abu Umamah pun kata, "Ya Rasulullah, duyunun rakabatni wa humu duyudun ghalabatni wa humumun rakabatni." Risau yang luar biasa dah datang pada aku dan hutang yang banyak membelit aku. Masalah hidup, hutang banyak, risau. Nabi kata, nak ataupun tidak, aku bagi satu doa. Doa ni kamu baca, Allah Ta'ala lepaskan kamu. Okay. Saya nak katanya, isu yang sama, zaman sekarang ni pun isu yang sama. Orang menghadapi masalah ketidakstabilan sara hidup dia. Ada orang yang okey, ada orang yang tak teruji sangat. Cuma ada orang yang baru nak keluarga baru nak ramai apa semua ni, terasa benda macam ni. Okay. Nabi pun ajar pada dia. Nabi ajar pada dia, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Lebih kurang itulah doa yang Nabi ajar. Okay. Nabi bukan bagi doa tu, lepas pada tu dia amal-amal dia dapat duit banyak. Okay. Ini konsep yang kita kena faham dalam beragama. Sebab ada orang, bila dia dapat satu amalan, dapat pada ustaz mana-mana, dia nampak itu adalah solution dia. Kalau ustaz tu bagi, maka datanglah duit ikut mana-mana pun. Bukan macam tu. Okay. Lepas daripada Abu Umamah dia amal tu, dia kata, "Ya Rasulullah, aku dah amal doa yang kamu bagi dan aku dapati Allah Ta'ala lepaskan aku daripada risau dan hutang yang membelenggu aku." Okay. Dia tak kata, "Ya Rasulullah, lepas aku beramal doa tu, aku tidur, bangun tidur, tiba-tiba aku bangkit tengok bawah bantal ada orang bagi kat 4,000 dinar, tak tahu siapa bagi, aku bayar hutang." Kita hari ni kita nak solution macam tu. Okay. Tapi yang berlaku pada sahabat Nabi bukan macam tu. Sebab orang yang ada masalah sosial ni, dia mengalami drop emosi, dia jatuh, dia tak semangat hidup. Okay. Doa yang Nabi ajar tu bukan doa menjemput duit jatuh pada langit gedebuk macam tu. Doa membangkitkan emosi. Dia yang lemah tu, jatuh tu, tak semangat kerja, dengar doa tu, dia faham doa tu, dia tengok balik iman pada Allah Ta'ala, muhasabah balik, naik semangat hidup, gagah sikit kerja esok. Kerja sama. Okay. Cuma kerja orang yang tertekan dengan kerja orang tak tekan, dia lain. Walaupun cara kerja tu, orang kata apa, profession yang sama.
Perasaan. Hidup ni ialah kita bertelagah dengan perasaan saja. Itu yang kadang-kadang orang nak pergi cari amalan yang power sikit. Sebab apa? Sebab tak faham konsep zikir yang ada pada Nabi ajar. Macam kita zikir pagi yang kita duk tengok, yang duk tampal yang apa semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Okey, saya nak sebut sikit lagi berkenaan dengan doa Abu Umamah tu. Kalau kita tengok dalam riwayat, bila mana dia mengadu pada Nabi, Nabi kata, afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhhaballahu azza wa jalla hammak wa qada 'anka dainak. Mahukah kamu aku ajar pada kamu kalimah-kalimah ni, kalau kamu sebut, Allah Ta'ala akan hilangkan pada kamu risau, dan Allah Ta'ala akan tunaikan ataupun jelaskan hutang-hutang kamu ni, akan dilepaskan kamu daripada hutang. Maka dia pun jawab, bala ya Rasulullah. Maka kata Nabi, sebut pada waktu pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta lindung padamu daripada al-ham, risau terhadap benda yang belum berlaku, wal hazan, sedih terhadap benda yang dah lepas. Kemudian wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku minta lindung denganmu daripada lemah dan malas. Bila mana kita ni hidup emosi tak stabil, kita akan lemah tubuh badan, nak kerja tak semangat. Dia akan pergi masalah seterusnya, malas. Malas apa sini? Malas beribadah. Tak ada nikmat beribadah. Solat ke apa semua, nak puasa sunat lagi jauh lah. Okey. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, dan jauhkanlah aku minta lindung denganmu daripada al-jubn, pengecut, dan juga al-bukhl. Al-bukhl maksud dia apa? Bakhil. Sebab orang yang pengecut, dalam masa yang sama dia akan bakhil lah. Pengecut sini apa dia? Orang yang tidak tetap pendirian, berlaku kekeliruan, tak berani sebut, tak berani buat apa-apa tindakan. Kalau dia orang berkuasa, diam. Ataupun bila mana dia berhimpit di antara pilihan kebenaran dengan pilihan tak betul, dan orang yang berada pada pihak tak betul tu ialah orang yang ada kepentingan pada dia, bos dia ke apa, diam dia, tak kata apa. Orang yang jubn, dalam masa yang sama dia akan bukhl. Sebab apa? Dia takut pada orang yang menekan. Orang yang menekan tu boleh kacau periuk nasi dia. Sebab tu dia akan jadi kerikut. Dia nak sedekah pun jadi macam tak berapa yakin. Sebab kalau aku buat pasal dengan orang atasan, problem lah, aku kena transfer situ sini ke, gaji aku kurang ke, bahkan mungkin kena buang kerja. Itu realiti. Kemudian yang terakhir Nabi kata dalam doa tu, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal, dan aku minta lindung padamu daripada belitan hutang dan juga qahril rijal, penguasaan orang tadi aku. Freedom. Ghalabatid dain ni dibelit hutang. Bila mana kita dibelit hutang, orang tu bila mana dia dibelit hutang, apa yang akan jadi pada orang macam ni? Dia akan menangguhkan bayaran hutang, dan bila mana dia menangguhkan bayaran hutang, dia akan jadi menipulah waktu dia nak tangguh tu. Ini dia punya, kata apa, rentetan masalah yang akan berlaku. Cuma ringkas cerita berapa minit yang ada ni, bila mana Abu Umamah dapat doa ni, saya nak kait dengan beriman pada Allah Ta'ala ni. Kalau kita jelas dalam bab beriman pada Allah Ta'ala, kita bukan menunggu keajaiban. Sebab ada orang dia faham beriman pada Allah Ta'ala ni, amal gitu-gitu turun keajaiban. Turun, dia mengharapkan. Sebenarnya keajaiban yang sebenarnya ialah orang tu kejap, jadi apa pun tak ada masalah. Dia cari, dia boleh keluarkan potensi diri. Sebab orang kita ni bila mana dia beriman pada Allah Ta'ala, dia nampak beriman pada Allah Ta'ala ni menunggu keajaiban. Menunggu keajaiban tak keluar-keluar. Sebab tu kita akan pelik bila mana tengok orang yang bukan Islam lebih maju lebih. Sebab apa? Sebab dia orang mengambil asbab, kita mengambil keajaiban. Sebab tu tak terjadi apa-apa pun dalam kehidupan. Itu realiti. Sebab tu agama Islam dia bukan promote keajaiban, bukan promote yang tu. Sebab tu bila mana ada orang dia datang bawa cerita wali sekian, wali tu nak promote, nak perosok kita dengan keajaiban, dia akan merosokkan orang Islam dalam bab nak lebih maju lagi. Takkan boleh pergi. Sebab dia akan blok. Sebab hidup ni fokus nak jadi wali, zuhud, lepas tu malah kerja. Lepas tu kita kena tindas. Lepas tu orang kafir menguasai kita. Akhirnya apa yang kita ada? Taklah kata jadi wali tu tak elok. Okey. Wali dengan cara yang tak betul.
dipromok sangat dengan cerita-cerita, dimomok sangat sehingga kita tersasar dalam bab beriman pada Allah. Beriman pada Allah ialah beriman, mengesakan dan hidup di atas bumi, menjalankan tugas sebagai khalifah selayaknya, berusahalah hidup sebaiknya. Allah Ta'ala akan uruskan hidup kita dengan baik. Orang yang ambil asbab, dia akan dapat lihat daripada kesan dia ambil asbab tu, Tuhan akan buka jalan. Dia nak maju, dia kena kerja, dia kena fikir, dia kena buka, dia akan dapat benda tu. Sebab saya nak katanya, perbalahan-perbalahan yang berlaku ni, punca dia lah tak nampak di mana ruang sebenarnya hidup ni. Sebab orang yang susah, dia menanti jawapan yang konkret. Tapi orang yang disangka ada jawapan konkret tu memanipulasi orang yang dah lemah emosi ni, akhirnya yang lemah emosi jatuh ke dalam kesesatan, kecelaruan yang lebih lagi. Itu saya nak sebut. Saya harap tuan-tuan faham apa saya nak sebut ni. Okey. Itu realiti yang berlaku hari ini. Bukan kita nak bergaduh. Okey. Tapi orang yang melontarkan benda pelik-pelik, di belakangnya kemusnahan yang teruk akan berlaku pada masyarakat. Wallahu a'lam. Kita berpada pada beriman dengan malaikat. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu seterusnya. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.